Okey. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-An'am. Ayat 76. Dan sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Saya ingat ayat 74 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala Ibrahimu li abihi Azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Maksudnya, dan ingatlah ketika mana Nabi Ibrahim AS telah berkata kepada bapaknya Azar, adakah patut kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaum engkau dalam kesesatan yang nyata. Okey, pengajaran yang pertama, setiap orang yang mengaku beriman wajib berdakwah. Iaitu mengajak manusia supaya mentauhidkan Allah dan menyembahnya. Yang kedua, dakwah yang paling utama ialah dakwah kepada orang yang terdekat. Dakwah yang paling utama ialah dakwah kepada orang yang paling terdekat. Seperti anak-anak, ibu bapa dan saudara mara. Dan sebagaimana Allah sebut dalam surah At-Tahrim, bagaimana Allah sebut dalam surah At-Tahrim, surah At-Tahrim ayat 6. Siapa ingat ayat tu? Ayat yang Allah perintah supaya kita berdakwah kepada orang yang terdekat dengan kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
Okey, dalam ayat ni Allah perintah kepada siapa ni? Orang beriman. Bila sebut orang beriman, siapa yang mengaku beriman, wajiblah. Kemudian apa perintahnya? Pelihara ni maksudnya jaga dan selamatkan diri. Pertama diri kamu, yang kedua ahli keluarga kamu, anak-anak, suami, isteri dan ibu bapa. Dan pelihara pula daripada apa? Api neraka. Ada tak ayat Al-Quran yang Allah perintah supaya kita pelihara anak-anak kita daripada kelaparan? Ada? Tak ada? Dah cek semua 30 juzuk tu. Tak ada kan? Kenapa tak ada? Apa dia? Rezeki daripada Allah. Allah dah jamin rezeki. Bukan. Bukan. Sebab Allah tak ada ayat yang perintah supaya kita jaga ahli keluarga kita daripada kelaparan. Sebab bila lapar, manusia akan cari rezeki dengan sendiri. Jadi tak perlu diarahkan. Sebab manusia nak hidup, cara dia nak hidup, dia kena makan. Cara nak makan kena cari. Sebab tu orang paling cekak cari rezeki orang Islam ke orang kafir? Orang kafir. Betul kan? Orang kafir yang paling kaya, yang paling rajin. Sebab cari rezeki ni fitrah. Tak perlu ada ayat memerintahkan mereka. Sebab semua nak hidup. Tapi nak jaga diri daripada neraka, ramai tak faham. Ramai tak percaya kepada hari akhirat. Neraka tu bukan sekarang, di akhirat. Bila ramai orang tak faham, bila ramai orang terlupa, Allah perintah dalam ayat yang jelas. Okey. Jadi kalau kamu jaga anak isteri kamu daripada kelaparan, daripada sakit dan sebagainya, maka logiknya kamu kena 10 kali jaga anak kamu daripada panas api neraka. Logiknya kan? Tapi sekarang terbalik. Daripada kepanasan api neraka, ibu bapa tak bagi masa, tak bersungguh-sungguh. Tapi daripada kelaparan masa depan kat dunia, ibu bapa bagi masa sepenuhnya. Kadang-kadang sanggup mati untuk anak berjaya di dunia kan? Okey, yang kedua, pengajaran kedua. Yang ketiga, apa sahaja yang disembah selain daripada Allah, ia adalah kesesatan yang nyata. Apa saja yang disembah selain daripada Allah, ia adalah kesesatan yang nyata. Sama ada berhala atau manusia atau nafsu. Yang keempat, sayangnya anak kepada ibu bapa ialah dengan membimbing dan menegur kesilapan ibu bapanya, yang menyimpang daripada agama. Manakala anak-anak yang tidak sayangkan ibu bapanya ialah yang membiarkan ibu bapanya dalam maksiat dan kemungkaran. Okey, ayat 75.
Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin. Dan demikian itulah kami lihatkan kepada Ibrahim alaihissalam kerajaan langit-langit dan bumi-bumi, supaya dia menjadi orang yang yakin. Pengajaran pertama, setiap manusia sentiasa memerlukan keyakinan yang kuat terhadap Allah dan kehidupan hari akhirat. Walaupun dia adalah seorang nabi, Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam sentiasa berusaha untuk meningkatkan keyakinannya kepada Allah dengan cara memerhati ciptaan-ciptaan Allah. Agar hatinya semakin tenang. Dengan keesaan dan kebesaran Allah. Yang ketiga, wajib ke atas setiap orang yang beriman berusaha untuk meningkatkan imannya dan keyakinannya kepada Allah dengan cara memerhati ciptaan-ciptaan Allah dan mentadabbur ayat-ayat Al-Quran. Yang semua itu apabila dihayati akan menambah iman seseorang. Okey dah. Kita sambut tadabbur. Al-An'am. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau ayat ni, ayat sebelum ni, kaitan ayat hari ini, ayat 76 dengan ayat sebelum, ayat 75. Cuba fikir. Saya bagi 1 minit. Kaitan ayat 75 dengan 76. Ayat 75 tentang apa? Allah kata kami tunjukkan kepada Ibrahim kebesaran-kebesaran Allah. Supaya tujuannya
Ibrahim semakin yakin kan? Okey, itu ayat 75. Ayat 76 ialah bagaimana cara Allah tunjuk kepada Ibrahim kebesarannya. Bagaimana cara? Jadi ayat hari ini menjelaskan cara Allah menunjuk kepada Ibrahim kebesarannya melalui malakutis samawati wal ard. Okey, auzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma, maka lama, ketika mana ataupun tatkala jannah telah gelap ataupun menutupi. Apabila telah gelap, azlama alaihi, ke atasnya. Ke atas siapa ni? Tak. Malam yang malam yang telah gelap. Gelap tu ke atas siapa? Nabi Ibrahim lah. Ke atasnya malam. Dia jannah ni daripada perkataan jinnun. Semua perkataan jin nun menunjukkan sesuatu yang terlindung ataupun tidak nampak. Jadi apa saja perkataan yang berasal daripada huruf jin dan nun, makna dia ada kaitan dengan terlindung ataupun tak nampak. Jin. Jin dia ambil daripada perkataan ini sebab dia tak nampak. Siapa yang nampak jin, dia adalah jin. Apa lagi? Jannah. Jannah, syurga, daripada jin nun. Kenapa dinamakan jannah? Sebab dia tak nampak. Satu, dia alam ghaib kan, syurga. Yang kedua, jannah ni kebun. Bila kebun dia pokok yang rendang, bila kita duduk bawah pokok, orang tak nampak. Kalau kita duduk ke atas kan, tengok orang bawah pokok, nampak tak? Terlindung. Sebab apa? Sebab jannah. Sebab itulah syurga dipanggil jannatun. Sebab dia tak nampak. Apa lagi? Dia tak nampak. Janin. Janin daripada jinnun. Kenapa dia panggil janin? Sebab terlindung dalam perut. Okey. Jadi yang tak nampak ni apa dia? Kalau makhluk Allah, jin je lah. Malaikat. Tak, syaitan tu sifat dia. Tak, dia tiga je makhluk yang bernyawa. Satu malaikat yang bernyawa dan berakal. Satu malaikat, yang kedua jin, yang ketiga manusia. Tiga je. Syaitan kat mana? Syaitan dia boleh jadi duduk kat manusia, boleh jadi duduk kat jin. Sebab syaitan adalah sifat. Siapa saja yang jauh daripada rahmat Allah, dia adalah syaitan. Okey, bunyan duduk kat mana? Bunyan, hantu kat lima. Kat mana? Jin lah. Semua duduk kat jin. Tapi banyak manusia, orang Melayu lah, dia ada dia bagi nama bunyan, hantu, pontianak, kan, zombie. Tapi sebenarnya semua itu adalah jin. Okey, maka tatkala telah gelap, telah menutupi ke atas Ibrahim malam. Malam menutupi Ibrahim, mana tak nampak. Maka ra'a, dia melihat kaukaban. Kaukaban, satu bintang. Ingat tak kisah siapa? Nabi yang melihat, dia bermimpi melihat 11 bintang. Nabi Yusuf. Cuba baca ayat tu. Tak ingat. Tahu kisah Nabi Yusuf, saya tak pelik. Lain saya pelik tak boleh baca aja. Dalam surah apa ni? Cerita Yusuf hanya dalam surah Yusuf. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban.
Kata Nabi Yusuf kepada bapaknya Nabi Yaqub AS, ini sesungguhnya aku ra'aitu, aku melihat. Mana yang di dalam mimpi? Ahada asyara. Berapa ahada asyara? 11. Kaukaban, bintang. Sama. Tapi yang ni sebelah, yang ni satu. Okey, bintang apa yang Nabi Ibrahim nampak ni? Allah tak sebut. Cuma dalam tafsir dia kata bintang yang paling terang, yang paling besar. Ada dalam tafsir mengatakan Mushtari. Ada mengatakan bintang Az-Zuhrah. Tak penting ya, yang penting bintang yang Nabi Ibrahim lihat tu adalah bintang yang mungkin terbesar dan paling terang. Okey, bila Nabi Ibrahim melihat bintang, qala, dia berkata, haza, ini adalah Rabbi. Apa makna Rabbi? Penciptaku. Rabb mana dia? Saya dah sebutkan, Rabb ni dia mesti ada 3 unsur baru dipanggil Rabb. Siapa ingat? Ha? Bukan. Ha? Pertama sekali Rabb makna dia pencipta. Kalau dia tak boleh mencipta, tak layak dipanggil Rabb. Yang kedua, pemilik. Ada orang cipta tapi dia tak boleh memiliki, dia bukan Tuhan. Allah cipta 7 lapis langit dan Allah pemiliknya. Allah boleh buat apa saja. Yang ketiga, pentadbir, al-mudabbir. Kalau bahasa Arabnya, al-khaliq, al-malik, al-mudabbir. Al-Khaliq mana pencipta, Al-Malik pemilik, Al-Mudabbir pengurus. Siapa yang uruskan langit dan bumi, pertukaran siang dan malam? Allah. Manusia boleh tak urus? Sebab itulah bila siapa yang mengaku Tuhan? Firaun. Apa kata Firaun? Ana sambung. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kamu yang al-a'la, paling tinggi. Betul ke tak? Tak betul, sebab Firaun sendiri adalah dicipta. Bila sebut dicipta, dia adalah lemah. Bila dicipta je memang lemah. Sebab itulah bila dia takut pada Musa, dia buat apa? Dia kejar Musa kan sampai ke laut kan. Patut dia Tuhan, tak payahlah kejar kan. Apa nak Tuhan nak kejar hamba kan. Jadi okey, bila Ibrahim melihat bintang, apa kata Ibrahim? Hazar Rabbi. Ibrahim tak kata ilah. Kalau ilah makna Tuhan yang disembah. Tapi Ibrahim kata Rabbi. Ibrahim nak bagi tu apa ni? Bintang ni lah pencipta aku, pengurus aku dan pemilik aku. Boleh syirik tak? Boleh kafir tak ucapan tu? Boleh kan? Jadi sekarang Ibrahim, dia kan Nabi. Macam mana dia boleh cakap perkataan yang membawa kepada kufur? Dia belum dilantik sebagai Nabi. Oh, kalau belum dilantik sebagai Nabi, boleh cakap apa-apa je. Dia kalau belum dilantik sebagai Nabi, sebenarnya fitrah manusia patut tak cakap macam ni. Kalau ikut fitrah, tak. Fitrah manusia tetap mengatakan bahawa Allah ialah pencipta bintang tu, bukan bintang tu Tuhan. Sebab itulah Firaun bila dia lemas, dia cakap apa? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Tuhan pencipta Musa dan Harun. Sebelum ni kamu kata kamu Tuhan. Apa yang menjadikan Firaun mengaku bahawa Tuhan yang sebenar ialah Allah, bukan dia? Fitrah. Fitrah apa dia?
Dia nak mati, dia tak boleh nak selamatkan dia. Makna pasti ada Tuhan yang lain boleh selamatkan dia. Itu fitrah. Jadi fitrah Nabi Ibrahim, betul. Ketika Nabi Ibrahim berkata ni, belum dilantik sebagai Nabi. Tapi fitrah dia tak mungkin dia cakap macam tu. Jadi macam mana ni? Tengah berfikir. Masa tu kaum-kaum dia banyak sembah berhala dan termasuklah sembah bintang, sembah bulan, sembah matahari, termasuk. Jadi ada pendapat pertama mengatakan Ibrahim ni dia cakap sebagai nak berhujah, nak mematahkan hujah kaum dia yang menyembah bintang. Maka cara dia nak mematahkan hujah orang kafir yang menyembah bintang ialah dengan seolah dia mengaku dia juga sembah bintang. Dipanggil apa, bahasa apa ni? Kita kata okeylah, saya terimalah pendapat awak, tapi akhirnya kita patah balik pendapat dia tu. Ya kot. Macam seolah-olah nak mengambarkan yang macam dia setuju dengan kaum dia. Kita kata kita setuju dengan pandangan dia, kemudian kita bagi soalan, dia tak boleh jawab. Okey, saya tarik baliklah. Sebab sebenarnya pandangan kamu ni tak ada hujah pun. Okey? Itu pendapat yang pertama. Pendapat kedua, ini dalam proses Nabi Ibrahim nak berfikir tentang siapa dan kehebatan Tuhan yang sebenar. Dalam proses Nabi Ibrahim nak berfikir. Kan ayat ni Allah kata kami tunjuk pada Ibrahim pada ayat sebelum ni. Kami akan tunjuk pada Ibrahim kebesaran Allah. Ini proses dia supaya Ibrahim lebih nampak dan lebih yakin pada kebesaran Allah. Okey, Ibrahim berkata pada siapa ni? Pada kaum dia. Ini adalah Tuhanku. Falamma maka tatkala afala ia terbenam ataupun hilang. Apa yang terbenam ni? Bintang. Qala, dia berkata, la uhibbu, aku tidak suka al-afilin, apa-apa yang hilang ataupun terbenam. Okey. Kalau dalam bahasa Arab itu question mark tu macam tanya. Okey. Kalau dalam ikut ayat ni pada Zaid tidak ada soalan. Tapi ada ahli tafsir mengatakan sebenarnya ada soalan. Soalannya apa ni? Di sini soalan ni. Ibrahim bertanya kepada Ibrahim bertanya pada kaum dia. Bila nampak bintang dia kata apa? Adakah patut bintang ni Tuhan aku? Soalan tu sebenarnya dia nak tempelak siapa yang menyembah bintang. Kenapa? Sebab tu lepas dia nampak, lepas tu hilang. Bila hilang, aku tak suka benda yang hilang. Di sini maksudnya kalau kita nak sembah, mestilah benda tu sentiasa ada. Stres tak? Tengah-tengah sembah hilang. Stres tak? Tuhan apa tu? Kita sendiri pun kalau bapak kita kan, sekejap ada, sekejap tak ada. Okey tak? Tengah-tengah kita bercakap dengan bapak, gaib. Kalau dengan bapak, dengan bos kita pun kita tak suka, dengan Tuhan sebab Tuhan ni bila kita sembah mestilah hebat. Tanda kehebatan Allah sentiasa ada. Sebab Tuhan boleh membantu, boleh menyelesaikan semua masalah bila-bila masa. Tapi sekarang ketika bintang ni tak ada, dia boleh dengar tak apa orang yang sembah dia? Boleh faham? Di sini juga isyarat apa dia ada? Aku tak suka benda yang hilang. Pengajarannya apa? Bila benda tu sekejap ada, sekejap tak ada, kita tak cinta. Bila tak cinta, dia tak mungkin kita sembah benda yang kita tak suka.
Maknanya kesimpulannya apa? Nak sembah Allah mesti ada cinta. Sebab tu ulama mensyaratkan salah satu syarat nak sembah Allah mesti ada cinta pada Allah. Kalau tak ada cinta, ibadat kita sia-sia. Ramai tak yang sembah Allah dalam keadaan tidak ada cinta pada Allah? Kan? Solat dalam keadaan rasa terbeban, mana ada cinta? Kalau boleh solat nak cepat sudah, mana ada cinta? Kalau kita solat dalam keadaan cinta, macam mana solat kita? Solat awal waktu, solat lama, khusyuk kan? Dah rasa tak nak berhenti, tak nak bagi salam. Sebab macam kita jumpa kekasih kan, dalam keadaan kita cinta pada kekasih, nak jumpa awal ke nak jumpa lewat? Nak jumpa sekejap ke nak jumpa lama? Nak baca ayat pendek ke nak baca ayat panjang? Kan? Itu kalau kekasih manusia. Ini pencipta kekasih tiba-tiba baca ayat pendek, ada cinta tak? Tak ada. Dah lah solat lambat. Tuhan kata dah 30 tahun kamu baca 3 kul. Mana cinta kamu pada aku? Baca WhatsApp, baca Facebook berjam-jam, baca ayat aku 3 kul. Mana ada cinta? Boleh? Jadi syarat nak sembah mesti ada cinta. Kenapa ramai orang sembah Allah tapi tidak ada cinta? Tak ikut arahan Allah. Yalah, sebab apa tak ada cinta? Yalah, bila tak ada cinta, tak adalah nikmat. Cuma seolah kenapa tidak ada cinta? Kenapa cinta tak datang? Kan ada satu hadis, tak kenal maka tak cinta. Tapi hadis Melayu, tapi betul maksud dia. Tak kenal maka tak cinta. Kita nak kahwin dengan seseorang, kita cinta tak? Okey, sebelum kita cinta, kita kenal tak? Berapa tahun kenal? Yalah, daripada sekolah tadika, sekolah rendah, 20 tahun kenal kan? Lepas tu kahwin setahun, cerai. Tapi bila nak sembah Allah, berapa tahun kita kenal Allah? Berapa tahun? Mana ada. Kalau kita kenal Allah sejak lahir, mak kita tak payah kejut subuh sampai pecah pintu. Dia cinta ni tak payah suruh. Jadi sebab kita tak kenal Allah. Kenapa kita tak kenal Allah? Soalan dia, kenapa tak kenal Allah? Baca, orang kita baca tambah-tambah Yasin tiap-tiap minggu. Sebab tak faham. Dia nak kenal Allah, kena kenal lah apa yang Allah cakap, apa tentang diri Allah. Semua Allah sebut dalam Quran. Jadi kalau kita tak faham, tak mungkin kita kenal Allah. Bila tak kenal, tak mungkin cinta. Bila tak cinta, tak mungkin ibadat kita seronok. Sekarang kita di akhir Ramadan. Mana lebih seronok, awal Ramadan ke akhir Ramadan? Cakaplah benar. Tak kita sekarang ni seronok sebab Nabi Ramadan kan? Sedih sebab Nabi Ramadan. Betul ke? Tapi muka tak nampak sedih pun. Okey. Tengok cara Ibrahim berhujah. Dia nak patahkan hujah siapa yang sembah bintang. Dia tak kata kamu ni memang sesat, apa pula sembah bintang. Tak ada. Dia buka minda dan patahkan hujah dengan hujah mereka sendiri. Kamu sembah bintang kan? Okey, aku pun sembah. Tiba-tiba hilang. Macam mana nak sembah benda hilang? Macam mana aku nak suka benda yang sekejap ada, sekejap tak ada? Okey. Falamma, maka tatkala ra'a, dia melihat al-qamar. Kita ada perkataan al-qamar, ada perkataan al-badru, ada perkataan al-hilal. Pernah dengar kan? Tiga-tiga. Apa beza dia? Al-qamar, al-badru, satu lagi al-hilal. Tiga-tiga pernah dengar kan? Pernah sebut? Okey, cuba bagi perbezaan. Qamar, Qamar bulan biasa. Badru,
Bulan luar biasa, ha? Mengambang, terang. Bulan mengambang. Mengambang tu apa maksud? Bukan terang. Bukan terang. Penuh. Bulan penuh lah, bulan purnama. Purnama lagi ya. Qamar ni? Kamar ni dan biasa-biasa lah. Biasa tu. Sebab bulan tapi dia tak, Biasa tu maksud apa? Tak purnama lah. dia tak memancar lah. Tak memancar. Hilal pula? Hilal anak bulan. Anak bulan. Okey, satu lagi. Asyahru. Syahrul Ramadan. Kan? Bulan juga kan? Apa bulan ni? Semua ada sebut dalam Quran ni kan? Asyahru apa dia? Syahrul Ramadan, Syahrul Rajab, Syahrul Sya'ban. Tak, ini bulan kalender. Ini bulan kalender. Ini Al-Qamar, bulan atas langit. Qamar ni umum. Apa saja bulan dipanggil Al-Qamar. Tapi kalau Al-Badru mana bulan purnama, bulan penuh, iaitu ketika 15 hari bulan. Sebab tu disunatkan puasa apa? Hari Ayyamul Bid. Kenapa dipanggil hari-hari putih? Sebab hari yang putih 13, 14, 15 bulan lengkap dan cahaya yang cukup terang. Sebab tu dipanggil hari-hari putih. Kemudian hilal ni anak bulan di mana ni? Di awal Ramadan. Nanti kita akan mendengar 2-3 hari lagi penyimpan mohon besar raja-raja akan mengisytiharkan. Nampak apa? Nampak qamar ke badru ke hilal? Hilal kan? Tak nampak Ustaz. Ha? Tak nampak. Yalah. Ya, tahu seingat saya Kajak Malaysia bila tengok anak bulan tak pernah nampak. Saya tak pernah nampak. Istihad. Sebab apa? Tahu tak kenapa tak pernah nampak? Sebab masa dia tengok tu anak bulan dah besar. Sebab itulah negara Arab biasa dia raya puasa sehari sebelum pada kita. Dan biasa dia nampak anak bulan. Kalau di Saudi kan, siapa-siapa je nampak anak bulan, orang Badui ke, tanpa alat apa-apa, tengok tengah padang pasir, bagi kita pada kerajaan, walaupun dia seorang, kerajaan terima dan ikhtiar puasa. Sebab syarat dia nampak anak bulan, bukan mesti pegawai kerajaan nampak, dan bukan mesti dengan alat yang canggih, tak mestinya. Okey, sekarang Ibrahim nak menafikan bintang tu bukan Tuhan. Sebab apa? Hilang. Mana boleh Tuhan sekejap ada, sekejap tak ada. Sekarang setelah dia melihat anak bulan, dia melihat bintang, sekarang dia melihat Al-Qamar, bulan. Baziran terbit. Qal, dia berkata, haza, ini Rabbi, penciptaku. Tadi dia menafikan apa? Bintang. Sekarang dia mengaku pula bulan sebagai Tuhan. Kenapa? Tak, dia logik manusia ni, manusia suka benda yang lebih baik. Antara bintang dengan bulan mana lebih besar? Antara bintang dengan bulan mana cahaya lebih terang? Kan, logiknya yang lebih besar, yang lebih terang, dialah Tuhan. Okey. Maka manakala dia melihat bulan dah muncul, maka kata Ibrahim, ini adalah Tuhanku. Ataupun dalam bentuk soalan mengingkari, adakah patut ini Tuhanku? Falamma, maka ketika mana afala pada ia hilang ataupun terbenam. Qala, dia berkata, lain, pasti sesungguhnya, lam yahdini, tidak
tidak memberi kepadaku oleh Tuhanku, penciptaku. La akunanna. Apa dia la akunanna? Pastilah aku akan menjadi minadh dhalin, dari golongan orang-orang yang sesat. Okey. Apa maksud ni? Manakala dia melihat bulan, dia kata, okey, inilah Tuhanku. Sebab apa? Lebih besar daripada bintang, lebih terang kan? Tengok-tengok hilang juga. Maka dia kata apa? Ni tak boleh jadi ni. Kalau Tuhan aku, ni menunjukkan bahawa Ibrahim yang dia mengaku bintang ni sebagai Tuhan bukan sebenarnya, tapi sebagai nak berhujah dengan orang musyrikin yang sembah bintang. Buktinya dia beriman dengan Allah pada ni. Kalau Tuhan aku tidak memberi hidayat padaku, siapa Tuhan aku? Allah yang sebenar. Ini menunjukkan ketika ini Ibrahim walaupun belum dilantik sebagai Nabi, tapi dia memang percaya Tuhannya adalah pencipta langit dan bumi. Jadi kalau Tuhan aku yang sebenar tidak memberi hidayat pada aku, pastilah aku akan menjadi orang yang sesat. Itu mesej Ibrahim nak sampai pada penyembah bintang. Apa dia? Apa mesejnya? Yang disembah itu semua ada kelemahan. Satu lagi. Ha? Ada yang lebih besar. Kata Ibrahim, setelah bulan tu hilang, dia kata apa? Kalau Tuhan aku tak bagi hidayat pada aku, confirm aku sesat. Ada satu mesej yang sangat penting Ibrahim nak sampaikan. Jawapan tak salah, tapi tak betul. Apa dia tadi? Saya ulang. Jangan tanya saya balik. Saya ulang. Apa kata Ibrahim? Setelah dua hilang, bintang pun hilang, bulan pun hilang. Apa kata Ibrahim? Kalau Tuhanku tak bagi hidayat pada aku akan sesat. Mesej sangat penting. Hidayat tu mesti daripada Allah. Kalau Tuhan tak bagi, aku akan sesat. Makna tak boleh memandai-mandai. Hidayat mesti bersumberkan wahyu daripada Allah. Makna apa tu? Siapa tak cari wahyu, siapa tak tadabbur Al-Quran, siapa tak belajar sunnah Nabi, mustahil dia dapat hidayat. Mustahil. Asas untuk dapat hidayat ialah mesti ilmu daripada Allah. Kita nak hidayat Allah tapi tak ikut cara Allah, mana mungkin? Betul? Ada tak orang cari hidayat tapi bukan daripada Quran dan sunnah? Ada tak? Ada. Dia pergi kat gua, duk meratik, duk bertapa 10 hari, lepas tu keluar-keluar mengaku dia adalah Nabi Harun, kan? Mengaku dia mimpi, kan? Bagi amalan macam-macam. Itu tidak, bukan hidayat. Hidayat mesti daripada Rabbi. Sebab tu Allah kata apa? Awas surah Baqarah, zalikal kitab la raiba fi hudan. Hudan, petunjuk. Di mana petunjuk? Kitab ni. Kitab Allah adalah sumber hidayat untuk orang bertakwa. Jadi siapa yang tak faham Quran, mustahil dia akan dapat hidayat. Bila orang musyrikin Mekah, orang Madinah mula mendapat hidayat Allah? Bila? Setelah wahyu turun. Setelah Nabi sampai ke wahyu pada mereka, baru mereka dapat hidayat. Okey. Jadi ini message yang Ibrahim nak sampai pada kaum dia. Kalau kamu nak hidayat, jangan pakai otak kamu. Mesti bersumber daripada Tuhan. Okey. Boleh ke? Sebab tu kadang-kadang kita dah ikut hidayat Allah,
Tapi ada juga unsur syirik. Sesat tak? Sesat walaupun dia adalah seorang Nabi. Cuba buka surah ni. Surah Az-Zumar ayat 65. Surah Az-Zumar ayat 65. Cuba baca dan masing-masing baca terjemahan dia. Masing-masing baca. Nanti saya tanya. Okey. Apa maksud dia? Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi yang terdahulu daripadamu. Demi sesungguhnya jika engkau dan pengikut-pengikutmu mempersekutukan sesuatu yang lain dengan Allah, tentulah akan gugur amalmu dan engkau akan tetap jadi dari orang-orang yang rugi. Itu bukan maksud, itu baca terjemahan. Boleh tak cerita maksud dia? Dan kalau kita faham, kita buat ayat kita sendiri. Apa yang tersirat daripada ayat tu? Itulah tadabbur. Boleh? Cuba. Nabi, semua Nabi, Nabi Muhammad dan Nabi sebelum tu dia terima wahyu. Ya, daripada Allah. Dan wahyu tu Nabi pengikutlah untuk disebarkan. Dan kalau tersebar, kalau silap ke, dan itulah yang kata apa ni, gugur amalan. Silap tu macam mana? Silap kalau wahyu tu bukan wahyu yang Allah berikan. Tapi Allah sebut perkataan tu, lain asyrakta, kan? Sekiranya engkau syirik. Kalau engkau dah beriman tapi dalam beriman tu ada unsur syirik, apa hasilnya? Berapa banyak amalan gugur? Semua sekali. Amalan siapa ni gugur? Tak, Allah cakap khusus kepada siapa tu? Mungkin tak Nabi syirik pada Allah? Tak. Kalau tak, kenapa Allah kata kalau engkau syirik? Kalau engkau syirik, engkau tu Nabi Muhammad, sedangkan Nabi tak mungkin syirik. Tapi Allah tak kata kalau kaum kamu. Allah kata sekiranya engkau. Sebenarnya Allah nak buat contoh. Allah nak buat contoh. Nabi tak mungkin syirik. Tetapi kalau orang sehebat Nabi, semaksum Nabi, seikhlas Nabi, ada sikit je syirik pun amalan sia-sia. Kalau kamu syirik, lagi hancur. Nampak tak contoh? Nanti kita kata kalau Allah kata kalau umat kamu syirik, sia-sia amalan. Kita rasa macam tak besar sangat. Maka Allah buat contoh Nabi. Kalau Nabi syirik, orang yang hebat, amalan siang dan malam semua untuk Allah, tapi ada unsur syirik, sia-sia. Kalau kamu, lagilah hancur. Jadi macam mana kita nak tahu amalan kita ada unsur syirik, supaya amalan kita tidak sia-sia? Ikut Quran dan Sunnah. Quran adalah petunjuk jalan supaya kita betul-betul tidak syirik kepada Allah. Dalam surah Baqarah Allah kata apa? Cuba buka surah ni. Surah Al-Baqarah ayat 147. Al-haqqu
Al-haqqu min rabbika. Fala takunanna minal mumtarin. Okey, cuba terjemah. Al-Baqarah 147. Cuba terjemah. Al-haqqu, kebenaran itu dari Tuhan engkau. Apa maksud kebenaran daripada Tuhan engkau? Ha? Allah nak begitu, kebenaran itu hanya daripada Tuhan saja. Makna apa? Kalau bukan daripada Tuhan, tak benar. Kalau bukan daripada Tuhan, tak benar. Okey, yang Nabi Muhammad cakap benar tak? Tapi Nabi Muhammad bukan Tuhan. Ha? Tapi datang dari Tuhan. Nabi dilantik. Yang kedua, Nabi tidak pernah bercakap melainkan wahyu. Jadi yang Nabi cakap, yang Nabi buat juga adalah daripada Tuhan. Daripada guru kita, benar tak? Daripada guru kita, benar ke tak? Sekiranya daripada Kalau guru kita cakap yang juga daripada Tuhan, benar. Tapi kalau dikata saya rasalah, tak, tolak terus. Banyak ustaz-ustaz yang bagi amalan, dalil pun tak ada, kan? Khatam Al-Quran 15 kali. Baca surah 3 Qul huwallah, baca Zalzalah, baca Al-Kafirun, baca apa lagi? Al-Fatihah. Dalilnya tak ada. Semua, kebanyakan dalilnya adalah dhaif ataupun palsu. Itu adalah palsu, bukan kebenaran. Walaupun yang bercakap ialah ustaz, selebriti dan serbannya besar. Boleh faham? Masyarakat kita mudah sangat tertipu, kan? Dan cara dia cakap tu sangat-sangat bahaya. Sangat-sangat bahaya. Apa bahayanya? Dia mendorong orang supaya malas baca Al-Quran. Bila malas baca, lagi malas mentadabbur Al-Quran. Sebab apa? Shortcut. Baca Fatihah sekian-sekian, dapat pahala khatam. Baca Zalzalah, bahaya tak ajaran tu? Allah kata Quran sebuah Quran petunjuk, bukan untuk khatam, bukan untuk dapat pahala khatam. Kan? Jadi Ustaz, petunjuk datang dulu daripada Allah ataupun hidayah datang dulu daripada Allah? Tak, sama je. Petunjuk bahasa Melayu, hidayat bahasa Arab. Maksudnya petunjuk tu wahyu lah, maksud saya. Wahyu yang datang dulu ataupun hidayah? Kalau dalam konteks Nabi Ibrahim ni, yang saya faham adalah hidayah tu datang dulu. Kalau macam kita, manusia biasa, yang datang mesti wahyu dulu. Kalau Tak, dia macam ni. Dia, Nabi sebut dalam satu hadis, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci, semula jadi. Mana fitrah dia, semula jadi apa dia? Dia tak mungkin sembah berhala sebab tak masuk akal. Kamu buat patung, kamu sembah, tak masuk akal. Itu berlawan dengan fitrah. Okey? Jadi kalau ikut fitrah asal manusia, sebelum turun wahyu, dia tak akan sembah selain daripada Allah. Walaupun dia tak sembah Allah. Sebab apa dia nak sembah Allah? Macam mana dia nak sembah Allah? Wahyu belum ada. Faham? Sebab tu dia panggil ada orang yang belum dapat wahyu, belum dapat petunjuk daripada Allah, dia pun mati. Tapi dia tak sembah berhala, dia masuk syurga. Dia panggil apa ni? Ahli fitrah. Ahli fitrah. Ada orang musyrikin yang duduk kat Mekah, dia tak sembah berhala, tapi dia mati sebelum Nabi Muhammad datang. Kata ulama, dia mati sebagai ahli fitrah dan masuk syurga. Ustaz, ahli fitrah macam mana? Dia tak solat pun. Dia tak solat sebab tidak ada wahyu, tidak ada syariat lagi. Tapi dalam masa sama dia tak sembah berhala. Faham? Tapi kalau macam anak orang kafir tu, Sama. Anak orang kafir kalau mati sebelum balik, ke mana mereka? Ke syurga. Kenapa? masuk ahli fitrah. Ya. Sebab dia fitrah dia tak sembah berhala. Dan kalau sebelum balik ni, kalau buat dosa pun tak jadi dosa. Katalah bapak dia bawa dia pergi Batu Cave. Masa tu umur 10 tahun. Dia pun buat macam bapak dia buat. Lepas balik Batu Cave, accident, mati. Bapak mati, anak mati. Bapak mati masuk neraka, anak mati masuk syurga. Boleh faham?
Okey. Jadi mana lebih baik? Anak mati masa kecil ke anak mati dah besar? Sebab itulah kisah surah Al-Kahfi kan. Khidir bunuh seorang budak kecil kan. Ada dosa tak budak tu? Tak ada kan? Khidir ni seorang ada pendapat kata Nabi, tapi pendapat paling kuat bukan Nabi lah. Seorang rajulun soleh, orang yang baiklah. Kalau dia baik, kenapa dia bunuh budak yang tak berdosa? Definisi orang baik ialah ikut perintah Allah. Ikut perintah Allah, baiklah dia. Dia bunuh budak tu sebab Allah perintah. Okey. Tapi satu musibah tak kepada mak bapak tu. Dia mengandung anak, melahirkan anak susah separuh mati. Tiba-tiba datang orang tanpa sebab bunuh. Musibah tak bagi mak bapak? Musibah kan? Kalau musibah, kenapa Allah timpakan musibah pada mak bapak tu? Tak, Allah nak bagi nikmat pada mak bapak tu. Nikmatnya, caranya kadang-kadang susah kita nak faham. Iaitu Allah matikan anak dia supaya anak dia dapat masuk syurga, dan supaya mak bapak dia terus beriman dan dapat masuk syurga, jumpa dalam syurga. Tapi kalau anak tu dibiarkan hidup, nampak macam nikmat, anak membesar depan mata, tapi anak tu syirik, dan anak akan mensyirikkan mak bapak, tiga-tiga beranak masuk neraka. Musibah tak? Sebab tu apa saja Allah takdirkan, kita kena redha. Kalau anak kita mati masa kecil, bersyukurlah, sebab dia ahli syurga. Tak payah kita kejut subuh berkali-kali kan. Okey, saya nak sambung ayat satu lagi. Cerita ni bersambung ni. Cuba baca ayat tu. Ya. Dia kalau bukan Nabi. Dia ulama kata kalau Nabi ataupun Rasul, apa yang Allah sampai pada Nabi dan Rasul dia panggil wahyu. Tapi kalau bukan Rasul dan bukan Nabi, apa yang Allah sampai pada manusia itu dia panggil ilham. Seperti Allah sampai pada Maryam, kepada mak Maryam, kepada mak Musa. Kan Allah cakap pada mak Musa, campak anak kamu ke dalam. Mak Musa bukan Nabi. Caranya macam mana Allah bagi ilham? Macam mana kita nak tahu betul ke tak betul? Bila Allah rakam dalam Quran, betul lah tu. Mana boleh Allah rakam cerita bohong? Kan? Dan itu menunjukkan bahawa itu berlaku sebelum ni. Selepas turun Al-Quran, berlaku lagi tak Allah bagi ilham pada seseorang? Tak mungkin berlaku. Sebab agama dah lengkap. Jadi siapa mendakwa dia dapat satu amalan daripada mimpi, dia adalah penipu besar. Okey, baca ayat tu. Sambungan 78. Falamma ra'a asy-syams bazighatan qala hadza rabbi. Kemudian hadza akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un
Dah. Okey, sebelum ni Ibrahim nampak apa? Bintang. Bila hilang dia kata aku tak suka benda yang hilang. Yang kedua? Bulan. Bila hilang dia kata apa? Aku tak akan dapat petunjuk melainkan Tuhan yang akan tunjukkan. Okey, sekarang dia nampak yang ketiga. Falamma, maka ketika mana ra'a, dia melihat asy-syamsa, matahari, bazirah, terbit ataupun muncul. Qala, dia berkata, haza, ini adalah penciptaku. Kemudian dia bagi tahu sebab kenapa pula dia mengaku matahari Tuhan. Sebelum ni bintang, tak jadi bintang, bulan. Sekarang dia pergi pada matahari. Dia bagi alasan kenapa sekarang dia mengaku pula matahari adalah Tuhannya. Haza akbar, sebab ini akbar, paling logik tak? Nak pilih Tuhan kena pilih yang dari segi logik, ya kan? Tapi akhirnya yang besar pun hilang juga. Maka tatkala afalat, ia terbenam. Qala, dia berkata, ya qaumi, sekarang dia mula nak berdakwah. Bila dah tiga-tiga tu, bintang, bulan, matahari, yang merupakan Tuhan sembahan kaum dia, semua nampak apa? Nampak tak layak jadi Tuhan. Sebab apa? Lemah. Kenapa? Hilang. Mana boleh sembah benda yang sekejap ada, sekejap hilang. Itu menunjukkan dia tak layak jadi Tuhan. Maka sekarang Ibrahim sampaikan mesej dakwanya kepada kaumnya. Apa dia? Wahai kaumku, sesungguhnya aku bari'un. Bari, apa mana bari? Aku berlepas diri. Ataupun bahasa mudah pada, aku sekarang tak ada kaitan langsung dengan apa yang kamu sembah. Aku bari'un, berlepas diri. Mimma tusyrikun, dari apa yang kamu sekutukan. Okey. Jadi Ibrahim dia tolak apa yang dia sembah oleh kaum dia secara lembut ataupun secara lembut. Dan ada hujah tak dia tolak apa yang dia sembah oleh kaum dia? Ada hujah tak? Hujah tu masuk akal tak? Itu cara sebenarnya Allah nak mengajar kita kalau kita berdakwah, jangan suka menghukum tapi berhujah. Yang paling penting dalam kita berdakwah ialah ilmu. Kalau tak ada ilmu tak boleh berhujah. Sebab itulah Islam ni, Islam kalau kita berhujah, kita akan kalah sampai bila-bila. Berhujahlah dengan orang hebat macam mana, Kristian ke, etis ke apa ke, Islam tak akan kalah. Tapi dalam peperangan mungkin Islam kalah. Bila berlawan dengan senjata mungkin kalah. Nabi pun pernah kalah kan. Itu ada hikmah. Tapi kalau berperang dengan hujah, Islam tak mungkin kalah. Kalau kalah bukan sebab Islam, tapi sebab orang tu tidak ada hujah. Faham? Contoh macam Dr. Zakir Naik kan. Bila dia berdebat mesti dia menang. Bukan sebab hebat dia, tapi hebat hujahnya. Hujahnya apa? Quran. Okey. Ini in other way
Nabi Ibrahim nak sampaikan dekat dia punya kaum tu, kirinya macam dah lah tu kau tengok. Betul lah Ustaz beritahu dah lah kau tengok semua ada kelemahan. So, Dan juga pengajaran di sini Allah nak bagi tahu kita ialah kewajipan kita wajib berdakwah, wajib mencegah kemungkaran, wajib suruh orang buat yang makruf, dan kemungkaran yang paling besar syirik pada Allah. Jangan kita baca kisah Nabi Ibrahim, lepas tu setiap kali solat tayat akhir selawat pada Ibrahim, tapi tak buat kerja Nabi Ibrahim. Apa makna kita berselawat menggunakan nama Ibrahim? Apa makna kita baca kisah Nabi Ibrahim tapi kita tak ikut pencara dia? Allah kata pada Ibrahim ada contoh yang terbaik, bukan Nabi Muhammad saja. Apa contoh terbaik pada Ibrahim? Buka surah Mumtahanah ayat 4. Contoh terbaik pada Ibrahim yang wajib kita ikut. Surah Al-Mumtahanah ayat 4. Cuba baca. Ayat itu panjang kan? Okey, kita baca, kita terjemah. Cuba baca. Baca ayat Quran dulu. Laqad qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Terjemah. Sesungguhnya adalah untuk kamu. Siapa kamu? Kitalah. Allah kata sesungguhnya untuk kamu uswatun hasanah, ikutan terbaik pada Ibrahim. Mana pada kisah hidup Ibrahim, kisah dakwah Ibrahim, contoh terbaik untuk kita. Boleh faham? Bila Allah kata pada Ibrahim ada contoh untuk kita, apa kewajipan kita? Satu, kita kena faham apa yang cerita Nabi Ibrahim, cara Nabi Ibrahim berdakwah. Yang kedua, kita kena ikut. Okey, sambung. Apa contoh antara contoh terbaik ini? Baca ayat, baca ayat. Ketika mana dia berkata pada kaum dia, Inna bura'a. Yang ni dia kata inni bari. Faham tak? Inni bari mana aku seorang. Tapi dalam ayat tu bura'a, sebab innana, kami. Apa contoh yang terbaik pada Ibrahim yang kita kena ikut? Antaranya Allah sebut iaitu Ibrahim berlepas diri daripada apa? Inna bura'a'u mim. Tak sebelum tu. Minkum. Ayat dia macam ni. Inna bura'a'u minkum. Yang kedua, wa mimma ta'budun. Ini contoh yang wajib kita ikut. Apa dah? Ibrahim berlepas diri daripada dua perkara. Pertama, minkum, daripada orang yang menyembah selain daripada Allah. Walaupun bapa dia. Makna dari segi akidah kita wajib ada barak. Pernah dengar walak dan barak? Walaupun bapa, walaupun anak, walaupun saudara mara, kita wajib mengisytiharkan. Aku dengan akidah kamu, dengan amalan kamu, aku tak ada kaitan langsung, kena isytihar. Walaupun dia bapa kita. Jadi isytihar dengan siapa dulu? Orang dulu. Yang kedua, wa mimma ta'budun. Aku juga berlepas diri daripada apa yang kamu sembah, bintang ke, bulan ke, matahari ke, berhala, semua aku tak ada kaitan. Aku bersih. Sebab apa? Kalau aku ada kaitan, semua amalanku sia-sia. Boleh faham? Kita kena clearkan. Kadang-kadang kita buat amalan ikut Quran, ikut sunnah, tapi dalam amalan tu juga ada yang bercampur dengan bid'ah. Tak boleh. Kita kena isytiharkan. Aku dengan benda bid'ah ni aku tak nak masuk campur langsung. Sebab aku takut amalan aku ditolak oleh Allah.
Ramai tak orang campur aduk amalan sunnah dengan bid'ah? Ramai. Yang belajar sunnah, lepas tu buat bid'ah. Tak boleh campur adukkan. Untuk sembahyang tarawih, kita tahu tak ada bacaan selawat asal, tapi kita dalam jemaah Tak payahlah selawat. baik kita tak selawat, tapi adakah kita termasuk dalam golongan ini yang bercampur? Tak. Kita duduk kat situ, adakah untuk berselawat ataupun untuk solat tarawih? Okey, kalau kita duduk di situ untuk solat tarawih bukan bid'ah. Dan selepas solat tarawih dia selawat, kita tak selawat dan kita tak reda, itu tak apa. Okey? Macam sekarang musim bulan Ramadan kan, banyak masjid. Semalam saya solat di satu masjid. Bila tengah malam tu pukul 4, di solat apa? Tahajud. Dia campur dengan solat taubat, dengan solat tasbih, dengan solat hajat. Lepas tu dia baca pula zikir ma fi qalbi ilallah. Malam 27. Aisyah bila tanya Rasulullah, apa patut aku buat kalau kebetulan malam tu Lailatul Qadar? Nabi jawab apa? Dia tak baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Yang dia baca apa dah? Ma fi qalbi illallah. Nak cakap apa ni? Apa yang kamu nak sebenar? Aisyah dengan guru kamu siapa lebih hebat? Aisyah ahli surga kan? Tapi bila Aisyah nak beribadat, dia tanya tak Rasulullah? Ke dia reka-reka? Kalau Aisyah lebih hebat pada guru kamu, itu pun Aisyah tanya Rasulullah, kenapa kamu tak nak rujuk amalan kepada Rasulullah? Siapa guru kamu? Betul tak? Siapa guru kamu? Yang kedua, bila datang daripada Nabi, dia wahyu. Ini wahyu, ini kata-kata manusia. Takkan tak boleh nak bezakan? Kan? Takkan sama taraf je. Yang guru kamu cakap dengan yang wahyu, takkan sama. Bila zikir yang Nabi ajar pada Aisyah kamu tak baca, yang kamu baca yang bukan Nabi baca, yang bukan para sahabat baca, yang mengaruk pula. Sebenarnya kamu nak apa? Lepas tu baca kuat-kuat pula dalam masjid, mengganggu pula orang lain, buat dosa lagi. Saya pun tak faham. Kuliah maghrib setiap malam dah berpuluh tahun, tapi tidak ada ilmu. Faham tak? Nak kata jahil kuliah maghrib ada setiap malam. Sabtu Ahad kuliah subuh, betul tak? Yang perempuan pula kuliah duha lagi. Dah berpuluh tahun tapi masih tak faham. Apa kamu nak sebenar? Semalam pula dia tambah satu lagi. Dia kata bila kita salat taubat, lepas salam kita sujud dan niat sujud mutlak. Niat sujud mutlak. Lepas salam sujud. Ada niat pula, saja aku sujud mutlak. Masa tu mintalah apa saja, walaupun dalam bahasa Melayu. Ya Allah, saya pun tak faham. Saya kesian satu geram, yang kedua kesian. Sebab dia pimpin ramai tu. Saya ingat ada dekat 200 orang solat bersama dia. 200 orang buat benda tak betul kerana jahil. Boleh faham tak? Jadi kita kena berlepas diri sebagaimana Ibrahim. Inna bura'a'u minkum wa mimma. Tapi bukan makna kita lepas diri, kita tak berkawan, kita tak berdakwah, tak. Dakwah teruskan. Tapi berlepas diri dari segi apa? Dari segi akidah dan dari segi amalan. Okey, cuba sambung ayat ni. Bura'a'u minkum wa mimma ta'budun. Kemudian min dunillah, apa yang kamu syirikkan selain daripada Allah, aku tak masuk campur. Lepas tu kafarna bikum, kami kufur, kami engkar dengan kamu ni, sebab yang kamu buat jelas bercanggah dengan hidayah Allah. Okey, yang ni Allah kata pada ibadah ada contoh, kamu kena ikut, jangan berselawat dalam solat aja. Tapi amalan kamu, akidah kamu tidak ada apa dia, barak, al-wala' dan barak tidak ada, tak boleh. Okey, pengajaran di sini juga Ibrahim, apa yang kita belajar hari ini, sebenarnya Allah nak bagi itu, inilah tanggungjawab setiap orang yang beriman, iaitu wajib berdakwah, wajib mencegah kemungkaran, dan kemungkaran yang paling besar ialah syirik pada Allah.
Kalau Ibrahim pagi petang siang malam, walaupun kaum dia semuanya kafir, dia seorang yang beriman. Dia seorang yang beriman. Bapa dia bukan setakat syirik, pembuat berhala, tapi dia tetap berdakwah dan tidak takut. Maka kita kena berdakwah. Satu. Yang kedua, dalam zaman Ibrahim, Tuhan-Tuhan mereka yang disembah ialah berbagai bentuk. Ada berhala, ada matahari, ada bulan, ada bintang. Tapi sekarang bukan dalam bentuk tu. Sekarang tak ada orang sembah berhala, bintang, matahari, pokok, tak ada kan? Dan orang Islam pun tidak ada yang sembah berhala. Tapi boleh berlaku tak syirik pada Allah dalam bentuk tak sembah berhala? Boleh. Dalam bentuk fahaman liberal, kan? LGBT, kan? Banyak fahaman yang sebenarnya itu juga bentuk berhala-berhala moden. Dalam bentuk menyembah hawa nafsu, dalam bentuk menyembah pangkat dan kedudukan. Demi untuk dapat pangkat kedudukan, dia sanggup buat apa saja dan mengabaikan perintah Allah. Itu juga penyembahan berhala. Sekarang orang nak kerja apa sekarang? Kalau orang politik nak kerja kuasa, sanggup buat apa saja, khianat. Kalau orang korporat kerja apa? Duit, sanggup buat apa saja. Jadi itu adalah bentuk-bentuk berhala zaman moden. Ustaz cakap tadi, kalau kita syirikkan Allah, segala amalan kita kan hapus kan? Lepas tu dia taubat, dipulangkan balik tak amalan? Ataupun reset? Sekali je nak. Sekali. Kenapa tanya nak cuba ke? Tak, kena nak cuba. Dia okey, ada satu ayat Allah kata, siapa yang kafir dan dia mati dalam kafir, sia-sia amalannya. Mana syarat sia-sia amalan apa dia? Satu kafir, satu lagi mati dalam kafir. Maka ulama mengatakan apa? Kalau dia kafir, kemudian dia mati dalam iman, amalannya tak sia-sia. Contoh, dia kafir, lepas tu dia beriman, kan? Lepas tu dia kafir. Bila dia kafir kali kedua, sia-sia tak amalan dia? Tapi lepas tu dia beriman balik dan mati dalam iman, amalannya dapat balik. Amalan tu termasuk amalan yang masa mula-mula sebelum dia kafir. Okey. Sebab orang kafir ni, orang kafir bila dia masuk Islam, semua kejahatan dia terhapus. Dan semua amal kebaikan dia bertukar jadi pahala. Contohlah masa dia kafir, dia sedekah 1 juta untuk buat masjid. Sia-sia sebab dia syirik. Bila dia masuk Islam, 1 juta tu jadi pahala 1 juta kali 700. Walaupun masa tu dia belum lagi Islam kan? Kebaikan dia tu Yalah, sebab itulah masa dia sedekah tu, masa dia kafir, amalan tu sia-sia. Tak ada nilai 1 sen pun. Tapi bila dia masuk Islam, Tuhan ambil kira. Kecuali dia buat amalan kebaikan tapi ada unsur syirik masa kafir, kan? Contoh dia sedekah untuk buat berhala, itu tak dapat jadi pahala lah. Amalan baik sajalah. Okey. Ada soalan lain? saya ada soalan lain lagi Ustaz. Boleh tak saya tanya? Tanya dulu baru saya jawab, boleh ke tak? Kisah Imam Ahmad tentang dia kena tangkap. Jadi sebenarnya kita perlu beriktikad yang macam mana? Al-Quran ni adalah makhluk atau bukan? Quran bukan makhluk. Sebagaimana kata Imam Ahmad. Itu yang Imam Ahmad tahankan kan? Ya. Sebab tu dia kena tahan. Quran bukan makhluk. Dia kalamullah. Dia makhluk ni macam ni. Apa-apa saja yang Allah cipta dan dia berpisah dengan Tuhan. Contoh langit, dia bukan bersama Tuhan. Makhluk manusia, jin, dia bukan bersama Tuhan. Tapi kalamullah itu dia tak berpisah. Dia kalamullah. Dia bukan satu benda yang asing. Maka dia bukan makhluk. Okey. Saya baca dia punya tu perbahasan dia tak berapa nak faham. Ustaz jelas senang. Bila tanya ustaz. Satu yang berpisah dengan Allah itu adalah makhluk. Ya. Okey. Ada soalan lain? Tak ada? Ini kelas terakhir kita. Kelas terakhir. Lepas ni tak ada kelas dah. Sehinggalah lepas raya.
Tak ada. Tak ada. Isnin mana ni? Isnin lepas raya ada. Isnin belum raya tak ada. Tak ada. Kita jumpa lagi insya-Allah Jumaat berapa bulan? Tak minggu nak start je. Ha? Jumaat selepas raya. Cuba tengok kalender. Selepas raya meaning a week after ke? 12 kan tak? 13 ni, 13. Oh, mana 10 hari lepas raya lah. Cukup ke raya 10 hari? Kan biasa ke raya sebulan? Ustaz, 10 hari tu Ustaz ada kan? Ha? 10 hari bulan. Kita rasa start 9 hari bulan hari Isnin. Kira kan 12 dibentuk kan? Ha. Lepas tu 13 kat sini Jadi yang sini Jumaat hari apa? Berapa bulan? 13. Okey. Dan insya-Allah 13 tu kita akan baca sekali kitab Riyadhus Salihin. Insya-Allah. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل